Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahimah binti Rahim Umar daripada DP2B DPH 2021-26162. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan bentangkan tentang beriman pada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat merupakan rukun iman. Rukun iman yang pertama, seperti yang anda semua ketahui, ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman hari kiamat, dan akhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Hari kiamat ataupun dalam bahasa Arab yaumul qiyamah yang bermaksud hari kemusnahan alam. Seterusnya, di dalam Al-Quran telah disebutkan berulang kali tentang hari kiamat. Hal ini demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan manusia supaya membuat persediaan kepada diri, iaitu untuk pengadilan kelak, iaitu sama ada menentukan arah ke syurga yang penuh dengan nikmat atau abadi di neraka. Bukan itu sahaja, hari kiamat wajib dipercayai oleh semua orang. Barang siapa yang mengingkarinya, malah dia akan terkeluar daripada agama Islam. Terdapat berbagai bukti yang menerangkan tentang kebenaran hari kiamat. Antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang bermaksud hari kiamat itu tetap akan datang tanpa sebarang keraguan, dan Allah akan membangkitkan setiap orang yang berada di dalam kubur. Hakikatnya hari kiamat adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah telah merasakan bilanya hari kiamat itu akan terjadi kerana mendidik manusia supaya lebih bersedia, bukan menjadi manusia yang rugi. Selain itu, disebabkan kehidupan di dunia yang sangat lalai, manusia sering alpa tentang kejadian hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberi beberapa peringatan di dalam kehidupan seharian manusia. Antaranya ialah mati itu pasti, setiap amalan akan dihisap, ilmu sebagai pembimbing, amalan soleh menjadi bekalan, dan akhir sekali kehidupan di dunia itu hanyalah sementara. Akhir sekali, seperti yang anda semua tahu, hari kiamat juga ada nama lain. Antaranya ialah Yaumul Hisab, Yaumuddin, Yaumul Jama'ah, Al-Waqi'ah, dan lain-lain lagi. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arina Syahinda binti Muhammad Syarifuddin dari kelas DPH 2B. Nombor matrik saya DPH 2021-25986. Hari ini saya akan membentangkan tentang tanda-tanda kecil kiamat. Apa itu tanda-tanda kecil kiamat? Tanda-tanda kecil kiamat iaitu tanda yang mendahului dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak. Walau bagaimanapun, tanda-tanda itu boleh dijumpai di kehidupan kita saat ini. Beberapa tanda-tanda tersebut sudah ada sejak zaman para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedua peristiwa tersebut merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul sebagai tanda kiamat kecil kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul selepas beliau. Seterusnya saya akan memberi contoh tanda-tanda kecil kiamat serta dalil atau hadis. Pertama, diutusnya dan wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sebab Rasulullah adalah Nabi yang diutus di akhir zaman menjelang hari kiamat. Contoh hadis bagi tanda kecil ini ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ba'ithu ana was-sa'ah kahaitain ini isbain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yakni maksa diutusnya aku dan hari terjadinya kiamat seperti dua jari ini, iaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang kedua, akan banyak praktik riba terjadi di mana-mana menjelang hari kiamat. Sebagaimana yang diketahui, di zaman sekarang banyak sekali praktik riba mulai dari rentenir, tengkolak sampai pinjaman yang ditawarkan secara daring melakukan praktik riba. Contoh hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
walakin bilafis la ya'yanni 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akalan riba fa in lam ya'kulhu asabahu min kubarih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana-mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya ia terkena debu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, pergerakan masa yang cepat juga menyebabkan kita berasa bimbang. Begitu cepat masa berlalu hingga kini. Kita sudah berada dalam April 2022, baru sahaja rasanya berpuasa Ramadan tahun lalu dan muncul kembali bulan Ramadan pada tahun ini. Perasaan seperti ini pernah digambarkan Nabi SAW dengan sabdanya, tidak akan berlaku kiamat kecuali apabila masa cepat berlalu setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari dan sehari seperti seseorang menyalakan pelepah kurma. Ini boleh jadi disebabkan kesibukan manusia hingga tidak terasa hari sudah petang. Terdapat juga dalam kalangan ulama yang mentafsirkan sebagai hilang keberkatan masa apabila tidak diisi perkara kebajikan dan amal soleh, malah lebih sibuk melayan aplikasi sosial dan teknologi. Oleh itu, umat Islam perlu mengingatkan sesama sendiri supaya beriman kepada hari kiamat yang pasti akan berlaku dengan mula membuat perkara kebajikan dan amal soleh sebelum menyesal tidak sempat buat amal soleh sebelum berlakunya kiamat. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli bin Muhammad Arifin. Nombor metrik DPH 20212648. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang 5 tanda-tanda besar hari kiamat. Hari kehancuran ataupun lebih dikenali sebagai hari kiamat pasti akan berlaku tidak mengira masa dan bila sahaja terjadi. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Perkara ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 187 bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat, bilakah berlakunya hari kiamat itu? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak ada yang dapat dijelaskan oleh mana-mana waktu terjadinya melainkan dia. Hari kiamat itulah sangatlah berat kekacauan bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan mendatangkanmu dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepada anda seolah-olah anda mengetahuinya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Namun pada hari ini tanda-tanda besar hari kiamat tidak lagi kelihatan di dunia kita. Tetapi sebagai umat Islam yang beriman kepada hari kiamat, kita haruslah mengetahui akan tanda-tanda besar hari kiamat tersebut. Berikut adalah 10 tanda hari kiamat menurut agama Islam yang dipetik dari buku Tanda-Tanda Kiamat yang ditulis oleh Mahmud Rajab Hamadi yang berasal dari negara Indonesia. Saya akan mengambil 5 tanda kiamat saja dan 5 selebihnya lagi saya berserah kepada saudari Ainin Zulaika. Berikut merupakan 5 tanda besar hari kiamat, iaitu yang pertamanya kemunculan Imam Al-Mahdi. Kemunculan Imam Al-Mahdi adalah satu petanda besar hari kiamat. Ini selari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, Imam Mahdi akan keluar pada akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman di bumi, harta dibahagikan sama rata, binatang akan semakin banyak. Begitu juga manusia akan semakin besar. Walau bagaimanapun terdapat beberapa pandangan ulama berkaitan kemunculan Imam Mahdi. Pandangan pertama ialah Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang soleh dan Allah SWT mengutuskan untuk memenuhi bumi dengan penuh keadilan sebagaimana yang telah dipenuhi dengan kezaliman. Beliau menjadi seorang mujaddid untuk agama ini. Di umat Islam ialah keseluruhannya kelak akan munculnya seorang lelaki daripada kalangan ahli bait yang akan menguatkan agama, menzahirkan keadilan dan diikuti oleh kaum muslimin, dan beliau akan menguasai kerajaan Islam. Beliau dinamakan sebagai Al-Mahdi. Tanda besar kedua ialah kemunculan Al-Masih Dajjal. Selain Imam Mahdi, terdapat juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Dajjal diketahui menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis sebuah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Pertukaran masa dari siang ke malam, kemudian hari bersilih ganti demi hari, tahun demi tahun adalah ukuran jarak perjalanan manusia di atas dunia. Manusia akhir zaman akan merasai kedudukannya waktu dan masa yang pantas berlalu, sehingga banyak perkara tidak dapat dilaksanakan. Namun Rasulullah SAW juga telah mengingatkan umatnya akan keluarnya Dajjal sebelum hari kiamat kelak. Para nabi sebelumnya juga telah memperingatkan mengenai peristiwa akhir zaman ini. Ketika hal itu terjadi, maka seluruh manusia tengah diuji dan dihadapkan dengan fitnah terbesar akhir zaman, iaitu fitnah Dajjal. Dia akan muncul dan tinggal di bumi selama 40 hari. Dajjal dalam masa 40 hari, dia akan mengembara ke seluruh bumi. Dan keduanya fitnah dengan syurga dan neraka.
seperti mana hadis Rasulullah SAW, inna ma'hu wa naro wa naruhu ma'u baradun wa ma'uhu naro fala tahliku. Sesungguhnya bersamanya ada air dan api, apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Kerana itu janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini ialah kenikmatan yang ditawarkan dan ditunjukkan itu berupa keburukan, sedangkan keburukan yang ada itu merupakan kenikmatan yang sesungguhnya. Manusia yang mudah haus akan kenikmatan duniawi tentunya akan mudah terjebak dalam fitnah ini dan mudah tertipu. Namun fitnah ketiga ialah meminta pertolongan syaitan. Sudah tentu Dajjal akan memberi kerjasama dengan syaitan kerana dia akan sentiasa menyesatkan manusia. Cara Dajjal bekerjasama dengan syaitan disebut dalam hadis, iaitu bermaksud di antara fitnah Dajjal adalah dia akan berkata kepada seorang Arab, fikirkanlah olehmu sekiranya aku dapat membangkitkan ibu dan ayahmu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahawa Dajjal ni adalah Tuhan? Maka lelaki Arab itu terus menjawab ya. Kemudian muncullah syaitan yang menjelma di hadapannya yang menyerupai ibu dan ayahnya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, iaitu Dajjal. Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Hadis Sahih Al-Jami' As-Saghir. Tanda besar yang ketiga iaitu Nabi Isa AS memimpin dunia. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, Allah SWT berfirman bahawa Nabi Isa akan muncul di dunia ini dan menjadi saksi bagi umat manusia. Maksud surah tersebut menyatakan bahawa tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia iaitu Isa menjadi saksi mereka. Tempoh kehadiran Nabi Isa AS bermula dengan berlakunya peperangan yang dahsyat yang akan berlaku di akhir zaman. Perang Malmalah Kubra ini adalah yang akan menjadi perang besar antara dua peperangan yang akan berlaku. Peperangan ini akan berlaku selepas peperangan berturut-turut yang pernah berlaku sebelum ini. Kemudian di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, Allah SWT menurunkan pertolongan, iaitu datangnya Nabi Isa AS. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di timur Damsyik pada waktu subuh. Selepas itu, Nabi Isa dan Imam Mahdi akan memimpin umat Islam menyerbu semua markas orang kafir, bahkan berjaya membunuh Dajjal dan semua orang kafir. Dan seterusnya tanda besar hari kiamat ialah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah SWT berfirman tentang Ya'juj dan Ma'juj, iaitu orang-orang yang membinasakan di muka bumi setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dan dibantu oleh Imam Al-Mahdi. Dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Raja Zulkarnain yang mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk membina tembok ataupun dinding yang besar supaya kaum Ya'juj dan Ma'juj ini tidak dapat membuat kerosakan di muka bumi ini. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang membuat kerosakan di bumi ini, maka bolehlah kami memberi pahala kepadamu supaya kamu membina dinding di antara kami dan mereka. Tiada siapa yang mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini. Walaupun Nabi Isa AS yang diturunkan di bumi buat kali kedua pada waktu itu sendiri tidak mampu membunuhnya. Lalu Nabi Isa AS dan kaum muslimin yang bersama dengannya berdoa kepada Allah. Dan petanda yang kelima ialah matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat adalah salah satu tanda kubra atau kiamat besar. Dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Abdullah bin Amr, dia berkata, aku menghafal dari Nabi sabdanya, sesungguhnya tanda yang mula-mula muncul ke arah kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata bertemu manusia pada waktu duha. Mana-mana antara keduanya dahulu, yang lain akan terjadi. Pada saat itu tidak berguna lagi iman seseorang itu setelah matahari terbit dari barat. Tidak berguna lagi taubat yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Maka peringatan besar ini bertujuan agar umat akhir zaman tidak leka dengan dunia, bertangguh untuk bertaubat kepada Allah SWT. Banyak hadis menjelaskan bahawa matahari terbit dari barat. Ini menggambarkan pentingnya peringatan baginda kepada umatnya. Itu taubat kepada Allah terbuka luas buat umat manusia sehingga pada saat waktunya nyawa berada pada halkum atau pada saat matahari terbit dari barat, saat untuk bertaubat tidak boleh dilengah-lengahkan kerana kematian semakin mendekati manusia setiap detik. Mungkin kita tidak akan sempat untuk diperlihatkan dengan matahari terbit dari barat, namun saat kematian itu adalah kiamat kecil bagi manusia. Oleh itu sentiasalah kita mempersiapkan diri dengan bertaubat kepada Allah SWT agar kematian yang dihadapi adalah kematian yang baik, iaitu kematian husnul. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Zulaikha binti Abdul Aziz dari kelas 2B. Nama matrik DPH 202128289. Jadi tanda besar seterusnya adalah keluarnya Al-Dabah. Maksud Al-Dabah dari segi bahasa adalah setiap yang berjalan di atas muka bumi. Dari segi istilah pula, Al-Dabah bermaksud jenis binatang yang akan keluar di akhir zaman. Tanda ini telah disebut di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, dan apabila tiba masanya
berlaku hukuman ke atas manusia, kami keluarkan bagi mereka dabah, sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan bahawa manusia tidak lagi meyakini ayat-ayat keterangan dan juga pengajaran kami. Surah Al-Nam ayat 82. Pendapat dari Imam Al-Qurtubi, terdapat 4 maksud Al-Dabah. Yang pertama, Al-Dabah merupakan seekor anak unta dari unta Nabi SAW yang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam batu, dan unta tersebut akan keluar pada bila-bila masa dengan keiznan Allah. Kedua, Al-Dabah yang dimaksudkan adalah Al-Jazasah yang diceritakan dan disebut di dalam Distamim Al-Dari. Tiga, Al-Dabah merupakan ular yang menjaga dinding Kaabah. Dan empat, Al-Dabah merupakan manusia yang bercakap bagi menentang orang yang melakukan bid'ah dan juga kekufuran. Terdapat juga pendapat daripada ulama berkaitan di mana keluarnya Al-Dabah. Yang pertama, Al-Dabah akan keluar melalui Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, ia akan keluar melalui 3 tempat. Yang pertama, ia akan keluar sebahagian lembah dan kemudiannya bersembunyi, dan ia akan keluar di sebahagian kampung, juga muncul di Masjidil Haram. Daripada pendapat-pendapat dalam masalah ini, menyatakan bahawa Al-Dabah akan keluar di tanah haram Mekah. Oleh itu, bagi umat Islam wajib beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. Tujuh pula adalah Ad-Dukhan. Pendapat daripada ulama Abdul Rahim Al-Aras. Yang pertama, Ad-Dukhan bermaksud debu yang timbul pada hari pembukaan kota Mekah sehingga ia menutupi langit. Yang kedua, bentuk Ad-Dukhan adalah berupa seperti asap yang apabila melanda umat Islam, mereka akan bersama. Ketiga pula, jika terkena pada orang-orang kafir, akan keluarnya cairan dari telinga mereka yang membuatkan mereka rasa sangat sakit. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda juga, Dukhan ataupun asap akan datang kepada manusia pada hari kiamat yang akan masuk ke dalam nafasnya sehingga mereka akan masuk ke dalam nafasnya dingin. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8 pula adalah munculnya api yang mengeringi manusia. Dalam riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dan api yang keluar adalah dari jurang Ad yang akan memimpin manusia. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya Nabi SAW, apakah tanda besar datangnya kiamat? Nabi jawab, tanda pertama datangnya kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Riwayat-riwayat tersebut ia dapat dijawab dengan beberapa cara. Yang pertama, api yang keluar dari jurang Ad tidak akan bercanggah dengan perhimpunan manusia dari timur ke barat kerana asalnya keluar dari lembah Ad. Apabila api keluar, ia akan menjalar ke seluruh pelosok bumi, dan yang dimaksudkan dengan membawa manusia dari timur ke barat adalah himpunan menyeluruh, bukan sahaja dari timur dan juga barat. Yang kedua, apabila api menjalar, ia akan mengumpulkan penduduk yang berada di timur. Ini dikuatkan dengan fakta bahawa permulaan fitnah sentiasa datang dari arah timur. Adapun penghujung penyebaran di barat kerana Syam di barat apabila dikaitkan dengan kawasan yang di sebelah timur. Cara api menghimpunkan manusia adalah menyebar ke bumi dan membawa manusia ke tempat mereka berkumpul, dan orang-orang yang dipimpin terbahagi pada 3 kumpulan. Kumpulan pertama ialah kumpulan yang penuh dengan kegembiraan. Mereka makan, berpakaian dan juga menaiki kenderaan. Kumpulan kedua adalah golongan yang kadang-kadang berjalan kaki, kadang-kadang menaiki kenderaan. Semuanya bergilir-gilir dengan seekor unta. Ketiga adalah golongan yang akan dipimpin oleh api. Mereka dipimpin oleh api dari belakang dan dari segenap penjuru tempat mereka berkumpul. 9 adalah berlakunya gempa. Beberapa firman Allah menyatakan bahawa apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, surah Az-Zalzalah ayat 1, dan ia berlaku masa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangannya, surah Al-Waqi'ah ayat 4. Gempa yang disebut itu adalah satu bentuk goncangan yang kuat yang akan memusnahkan seluruh dunia dan menghancurkan apa yang berada di atas muka bumi. Apabila berlakunya gempa bumi, manusia akan berada dalam keadaan huru-hara. Gambaran yang berlaku adalah sekadar peringatan dari Allah kepada manusia. Yang terakhir adalah kemusnahan Kaabah. Hadis yang berstatus muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim menyatakan bahawa Kaabah akan dimusnahkan oleh orang Habsyah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Kaabah akan dimusnahkan oleh Zu al-Suwakhatain, seseorang yang mempunyai 2 betis kecil dari Habsyah. Zu al-Suwakhatain juga dicirikan sebagai botak, dan dia memusnahkan Kaabah dengan menanggalkan perhiasannya serta menurunkan kiswah ataupun penutup dengan menggunakan tongkat dan juga linggisnya. Kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya sehingga hampir berlakunya hari kiamat. Pada ketika itu, Allah tidak lagi akan menjaga Kaabah, dan dengan itu orang-orang Habsyah mampu menghancurkan Kaabah. Sekian saja dari saya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. ولكن
أكثر الناس لا يؤمنون. Surah Ghafir ayat 59 yang bermaksud sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman akan hakikatnya itu. Oleh yang demikian sudah semestinya terdapat golongan yang menafikan hari kiamat sehinggalah tibanya hari yang dijanjikan itu. Golongan yang pertama ialah yang menentang hari kiamat secara logik akal, iaitu masyarakat jahiliah dan golongan ateis. Penentangan ini dirakam di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 78 hingga 79 yang bermaksud serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu dan ia melupakan kepada keadaan kami menciptakannya sambil ia bertanya siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu. Katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dipetik dari kitab Safwatul Tafasir, ulama tafsir berkata ayat ini turun terhadap Ubay bin Khalaf. Dia membawa tulang belulang yang reput dan menghancurkannya di hadapan Nabi Muhammad SAW serta berkata sambil menghina, apakah engkau mengira wahai Muhammad bahawa Allah akan menghidupkan kita setelah kita menjadi hancur seperti ini? Nabi SAW bersabda, ya, Allah akan membangkitkanmu dan memasukkan kamu ke dalam neraka. Seterusnya disebut juga di dalam surah Al-Jasiyah ayat 24 yang bermaksud, dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Berkata Imam At-Tabari, orang-orang musyrik itu berkata bahawa kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia sahaja. Tiada kehidupan selain daripada itu sebagai satu ketidakpercayaan terhadap hari kebangkitan selepas berlakunya kematian. Pandangan Imam Ibnu Katsir pula Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang perkataan kaum Dariyah daripada kaum kafir dan mereka yang mempunyai pemikiran yang sama dengan mereka daripada golongan musyrikin Arab yang mengingkari hari kiamat. Sebahagian mereka ialah golongan falsafah Dariyah yang mengingkari Tuhan yang menciptakan dengan kepercayaan bahawa setiap 36,000 tahun semua benda akan menjadi seperti asal. Mereka mendakwa hal ini sudah banyak berulang kali dan tidak akan berakhir. Maka ini mustahil bagi dalil akal dan dinafikan dalil nakli. Oleh itu setiap golongan yang tidak beriman dengan hari kiamat adalah termasuk dalam golongan ini seperti golongan ateis. Agama Samawi terdiri daripada 3 agama yang mempunyai kitab suci dan kesemuanya mempunyai pandangan agama yang tersendiri terhadap hari kiamat dan ada di antaranya mempunyai tanda-tanda yang hampir sama. Oleh itu pandangan setiap agama adalah penting bagi penganutnya dalam bersedia menghadapi hari kiamat. Dalam agama Kristian, hari kiamat akan berlaku apabila datangnya Yesus sebagai penyelamat mereka. Sebelum kedatangannya, Alkitab mereka telah pun meramalkan akan tanda-tanda yang bakal berlaku. Antaranya ialah berlakunya pembunuhan dan peperangan di mana-mana, pergaulan seks yang melampaui batas, munculnya kristal-kristal palsu membawa ajaran yang sesat dan banyaknya terjadi bencana alam. Perkara ini disebut dalam Matius 24 ayat 15 hingga 22 dan Lukas 21 ayat 20 hingga 33. Pada menurut agama Islam, golongan inilah yang bakal diselamatkan akidahnya oleh Nabi Isa AS yang kembali kepada jalan yang benar iaitu Islam dengan menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 159, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Akan tetapi adakah dua agama Samawi yang paling besar di dunia ini akan berbaik begitu saja? Sudah tentunya tidak. Sebelum perkara ini berlaku, terdapat hadis yang menyatakan berlaku perangan yang dahsyat antara dua agama yang dinamakan sebagai Al-Mahmah Al-Kubra atau Armageddon. Peperangan terbesar ini akan mengakibatkan begitu banyak kematian. Di dalam agama Yahudi pula, menurut dalam kitab sucinya, tanda hari kiamat ialah berkumpulnya orang Yahudi di tanah yang dijanjikan, disusuli dengan pembangunan kanisah di Yerusalem dengan pembangunan bait suci hingga korban yang menggunakan binatang. Akhirnya sekali akan munculnya Mesiah Yahudi penyelamat sebagai raja mereka yang akan memerangi Gog dan Magog. Mereka mendakwa Tuhan yang memenangkan mereka dan keseluruhan dunia akan menjadi umat Yahudi yang taat. Menurut Islam, golongan Yahudi inilah yang akan menjadi tentera Dajjal. Mereka akan diperangi sehingga mereka tewas. Ini dirakamkan sendiri dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadinya hari kiamat sehingga umat Islam memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu dan pohon berkata, ya muslimu, ya ibadallah, haza Yahudi khalfi. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Fata'ala Faktulhu, kemarilah dan bunuh, kecuali pohon Gorkot. Yang tidak demikian kerana termasuk pohon Yahudi. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nusara binti Moden, saya dari kelas IP2B. Saya akan bertanyakan tentang tajuk hari kiamat dan pada bahagian kemuncak.
Okey, kemuncak adalah satu situasi di mana selepas tanda besar dan tanda kecil hari kiamat berlaku. Yang pertamanya ialah sangka kala. Ia merupakan sebuah alat yang akan ditiup oleh malaikat yang telah ditugaskan sebelum menjelang kiamat bagi memberikan petanda bahawa ia akan berlaku. Tiupan sangka kala merupakan kemuncak kepada kejadian kiamat di muka bumi sebelum semuanya dihidupkan kembali di padang mahsyar. Semua manusia akan diselubungi perasaan takut sebelum masing-masing dicabut nyawanya. Tiupan ini akan dilakukan oleh malaikat yang diberi nama Israfil, dan malaikat ini sentiasa bersedia menanti arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan tugasnya. Allah telah menyebut mengenai sangkakala di dalam Al-Quran sebagai Athur. Dari segi istilah, ia merupakan sebuah sangkakala yang sangat besar dan akan ditiup oleh malaikat yang ditugaskan. Ada orang Arab Badui telah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Athur, sangkakala?" Baginda menjawab, ia merupakan tanduk yang akan ditiup. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ingatkanlah, hari ditiup sangkakala lalu terkejutlah. Gerun sebentar makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk dan patuh. Surah An-Nam 27-87. Seterusnya kita akan beralih ke peringkat yang akan berlaku selepas sangkakala. Yang pertama ialah Yaumul Ba'ats, hari di mana bangkitnya manusia dari alam kubur, alam barzah. Seluruh manusia yang telah meninggal dunia dibangkitkan Allah guna mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, seluruh manusia dihimpun di satu tempat bernama Padang Mahsyar ataupun Padang Mauquf, yang artinya tempat berhenti sementara. Pada hari itu seluruh manusia dikumpulkan sebelum diadili. Manusia saat itu mengalami kepayahan kerana matahari didekatkan sehingga manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun Allah memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya. Dan ingatlah, akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Yang ketiga pula, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk manusia. Saat hidup di dunia, semua bibir terkunci rapat, hanya anggota tubuh yang bersaksi. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang keempat pula, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya ketika hidup di dunia. Apabila amal baiknya lebih berat, maka ia akan beruntung mendapat rahmat Allah. Sebaliknya, jika dosanya atau amal buruknya lebih berat, maka ia akan menerima azab. Na'udzubillah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang kelima pula, Ita'ul Kitab, pemberian buku catatan amal manusia. Ketika lembaran catatan amal dibagikan, seluruh manusia berlutut menanti panggilan untuk menghadap Allah, Rabb semesta. Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Yang terakhir, Al-Haud, itu telaga. Di Padang Mahsyar, setiap Nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad bernama Al-Kautsar yang telah dijanjikan Allah. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pendapat lain adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Allah menjelaskan keistimewaan telaga Al-Kautsar dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu, dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Kamal Zaman dari kelas DPD. Seterusnya saya akan membentangkan pada bahagian saya iaitu beriman kepada hari kiamat adalah wajib kepada semua umat Islam berdasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan nyata bahawa satu hari nanti dunia ini akan hancur. Janji-janji Allah itu nyata, dan kita sebagai hambanya perlu mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang boleh membawa ke syurga,
iaitu tempat bagi orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti perintahnya serta meninggalkan larangannya. Bahkan tempat ini akan kekal selamanya untuk orang tersebut. Selain itu, kita sebagai umat Islam perlulah membuat persediaan dengan lebih lengkap seperti bersedia dalam arti kata, iaitu dengan menjaga setiap tingkah laku dan pertuturan harian daripada terjebak dalam sebarang bentuk kemungkaran. Di samping itu, semua bentuk suruhan serta kewajipan yang telah jelas penetapannya oleh syarak haruslah dipenuhi serta dilaksanakan dalam bentuk yang paling sempurna dan terbaik. Marilah sama-sama kita mempersiapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat serta mendalami ilmu berkaitan agama agar ibadah kita dapat diperbaiki dari segi kualitinya dari masa ke semasa. Inilah di antara bentuk usaha untuk mempersiapkan diri menjelang detik berlakunya hari kiamat. Peruntukkanlah sedikit masa untuk membaca buku, menghadiri majlis-majlis ilmu serta mendengar tazkirah agama agar hati kita sentiasa sedar akan perlunya mempersiapkan diri seumpama. Peruntukkanlah sedikit masa untuk membaca buku dan menghadiri majlis ilmu serta mendengar tazkirah agama agar hati kita sentiasa sedar dan perlunya memperbaiki diri sempurna mungkin untuk menghadapi hari kiamat kelak. Akhir sekali, hikmah berlakunya hari kiamat memberi pembalasan yang seadil-adilnya, menunjuk tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ganjaran yang sewajarnya di atas segala perbuatan di dunia. Akhir sekali, menguji keimanan selama di atas dunia. Sekian, terima kasih.